fi Zilalul Quran karya Syahid Said Kutub, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati dan merahmati ruh-ruh mereka. Surah ketiga, Surah Ali Imran, jumlah ayat 200 ayat. Surah Keluarga Imran, Surah Al-Madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Mukaddimah surah. Al-Quran, ruh dakwah. Al-Quran ialah kitab suci dakwah Islam. Al-Quran, ruh dakwah dan penggeraknya. Al-Quran, tiang seri dakwah dan asas kewujudannya. Al-Quran, pengawal dan pemelihara dakwah. Al-Quran ialah penyataan dakwah dan jurucakapnya. Al-Quran ialah perlembagaan dakwah dan sistemnya. Dan akhirnya, Al-Quran ialah tempat rujukan dakwah dan darinya para pendakwah mengambil cara-cara bekerja dan bertindak, peraturan-peraturan bergerak dan bekalan di perjalanan. Tetapi di sana akan terus wujud satu jurang permisahan yang amat dalam di antara kita dengan Al-Quran selama kita tidak jelmakan dalam hati kita dan hadirkan dalam kefahaman kita bahawa Al-Quran adalah ditujukan kepada satu umat yang hidup dan mempunyai kewujudan yang hakiki. Ia telah ditujukan kepada peristiwa-peristiwa yang telah berlaku di dalam realiti hidup umat ini. Ia telah ditujukan kepada kehidupan insaniah yang hakiki di muka bumi ini. Ia telah mencetuskan satu perjuangan yang amat besar dalam jiwa manusia dan dalam sebuah gelanggang di bumi ini, iaitu perjuangan yang menimbulkan berbagai-bagai perkembangan dan perubahan, berbagai-bagai emosi dan reaksi. Dan di sana akan terus wujud sebuah dinding pemisah yang tebal di antara hati kita dengan Al-Quran selama kita membaca Al-Quran atau mendengar seolah-olah bacaan-bacaan ibadat yang buat kita tersengguk-sengguk mengantuk, iaitu selaku bacaan-bacaan yang tidak mempunyai apa-apa hubungan dengan realiti hidup setiap hari yang dihadapi oleh makhluk yang bernama insan dan umat yang bernama kaum muslimin. Sedangkan dahulunya ayat-ayat ini diturun untuk menghadapi manusia-manusia dan peristiwa-peristiwa hidup dan wujud di dalam realiti. Dan ayat-ayat ini telah pun membimbing dan mengarahkan manusia-manusia dan peristiwa-peristiwa di zaman itu dengan arahan dan bimbingan yang berpijak pada realiti dan aktif hingga dapat mewujudkan satu kewujudan yang mempunyai ciri-ciri istimewa dalam kehidupan manusia umumnya dan umat muslimin khususnya. Mukjizat Al-Quran yang paling menonjol adalah terletak pada hakikat bahawa Al-Quran itu adalah diturunkan untuk menghadapi suatu peristiwa yang tertentu yang berlaku dalam hidup satu umat yang tertentu dalam satu zaman dari zaman-zaman sejarah yang tertentu. Dan Al-Quran telah membawa umat itu mengharungi satu perjuangan yang amat besar yang telah mengubahkan sejarahnya dan sejarah umat manusia seluruhnya. Namun demikian, Al-Quran masih hidup dan masih mampu untuk menghadapi kehidupan moden hari ini. Seolah-olah ia baru saja diturunkan sekarang. Ini untuk membimbing kelompok muslimin menghadapi urusan-urusan kehidupan mereka yang sedang berlangsung ini dan menghadapi perjuangan mereka menentang jahiliah yang wujud di sekeliling mereka dan seterusnya menghadapi perjuangan mereka di dalam jiwa dan hati nurani mereka sendiri dengan semangat perjuangan yang sama hebat dan dengan realiti yang sama kukuh dengan perjuangannya di masa lampau.
untuk mendapat daya kekuatan Al-Quran yang aktif dan memahami hakikat dinamisme yang tersembunyi di dalam Al-Quran serta menerima bimbingan-bimbingannya yang tersimpan untuk kelompok muslimin di setiap zaman itu, kita harus mengenangkan dalam pemikiran kita kewujudan kelompok muslimin pertama yang ditujukan Al-Quran ini pada mereka bagi pertama kalinya, iaitu kewujudan mereka ketika mereka bergerak dalam realiti hidup dan menghadapi peristiwa-peristiwa di Madinah dan di semenanjung tanah Arab umumnya. Juga ketika mereka berurusan dengan musuh-musuh dan sahabat-sahabat mereka, dan ketika mereka berjuang menentang desakan-desakan hawa nafsu mereka. Al-Quran diturunkan di waktu itu untuk menghadapi keadaan-keadaan ini semuanya. Al-Quran membimbing langkah mereka di bumi perjuangan yang agung, iaitu perjuangan dengan hati mereka sendiri yang terletak di antara dua lambung mereka, dan perjuangan menentang musuh-musuh mereka yang menunggu di Madinah, di Mekah, di kawasan sekitar dan di belakang negeri-negeri itu. Ya, kita mestilah hidup bersama kelompok muslimin pertama dan memahami sifat-sifat kemanusiaan mereka yang sebenar, memahami realiti hidup mereka dan masalah-masalah kemanusiaan mereka. Kita mesti memerhatikan bagaimana Al-Quran memimpin mereka dengan pimpinan secara langsung dalam urusan-urusan seharian mereka dan matlamat semesta mereka. Kita mesti melihat bagaimana Al-Quran memimpin tangan mereka selangkah demi selangkah ketika mereka jatuh bangun, menyimpang dan berjalan betul, ketika mereka lemah dan bertahan, ketika mereka sakit dan bersabar. Mereka meningkat naik setangga demi setangga dengan lambat dan sulit, dengan sabar dan susah payah, di mana dapat dilihat dengan jelas segala ciri-ciri manusia, segala kelemahan manusia, dan segala daya tenaga manusia. Dan dari sinilah kita dapat merasa bahawa kita juga diperintah dengan Al-Quran ini sama seperti kelompok muslimin yang pertama. Diperintahkan dengan Al-Quran ini dan sifat-sifat kemanusiaan kita yang kita lihat, kita kenal dan kita rasakan dengan segala ciri-ciri, juga mempunyai daya kemampuan untuk menyahuti seruan Al-Quran yang mengambil manfaat dari kepimpinannya di jalan yang sama. Dengan pandangan inilah kita akan melihat Al-Quran itu hidup dan bertindak aktif dalam kehidupan kelompok muslimin yang pertama dan dapat bertindak aktif pula dalam kehidupan kita sekarang. Dan kita akan merasa bahawa Al-Quran akan terus bersama kita pada hari ini dan pada hari esok. Kita akan insaf bahawa Al-Quran itu bukannya semata-mata bacaan ibadat yang membuat kita tersengguk-sengguk mengantuk dan membawa kita jauh dari realiti hidup kita yang tertentu. Begitu juga Al-Quran ini bukannya sebuah sejarah yang telah berlalu dan selesai, sebuah sejarah yang telah hilang keaktifannya dan hubungannya dengan kehidupan manusia sekarang. Al-Quran adalah sebuah hakikat yang mempunyai kewujudan yang berterusan seperti kewujudan alam buana ini sendiri. Jika alam buana merupakan sebuah kitab Allah yang ditonton dan dilihat, maka Al-Quran merupakan sebuah kitab Allah yang ditatap dan dibaca. Kedua-duanya merupakan saksi dan dalil yang memperkenalkan Allah, Tuhan punya alam buana atau pemiliknya yang maha pencipta. Begitu juga kedua-duanya adalah diwujudkan untuk bekerja dan bertindak. Jika alam buana dengan segala undang-undangnya masih terus bergerak dan menunaikan peranan yang telah ditetapkan oleh Allah, penciptanya itu, iaitu matahari masih terus beredar di falaknya atau di lingkaran sekelilingnya dan menunaikan peranannya. Bulan, bumi dan seluruh bintang dan planet juga masih terus menunaikan peranan masing-masing tanpa dihalangi oleh kelamaan masa dan kebaharuan peranan ini.
dalam lingkungan alam buana, maka Al-Quran demikian juga telah menunaikan peranannya pada umat manusia dan ia masih berterusan seperti itu. Manakala manusia juga masih terus seperti itu juga dari segi hakikat dan fitrahnya. Al-Quran ini ialah kalam Allah yang dihadapkan kepada manusia, iaitu kalam Allah yang tidak pernah berubah, kerana manusia sendiri juga tidak pernah berubah menjadi satu makhluk yang lain, walaupun keadaan dan suasana di sekelilingnya telah berubah begitu banyak, dan walaupun begitu banyak manusia telah terpengaruh dan mempengaruhi keadaan dan suasana itu. Al-Quran berbicara dengan manusia mengikut hakikat dan fitrahnya yang tidak pernah berubah dan bertukar. Dan Al-Quran masih mampu membimbing kehidupan manusia hari ini dan hari esok, kerana Al-Quran memang selama-lamanya disediakan untuk maksud itu. Kerana ianya kalam Allah yang terakhir, juga kerana tabiat Al-Quran itu sama dengan tabiat alam buana, iaitu tetap bergerak dan bertindak tanpa berubah-ubah. Jika menjadi satu kelucuan, andainya ada orang yang berkata misalnya, ini bintang lama, kolot, dan elok diganti dengan bintang yang baru, progresif. Atau manusia ini makhluk lama, kolot, eloklah ditukar dengan satu makhluk yang lain yang progresif untuk membangunkan bumi ini. Jika kata-kata sedemikian menjadi suatu kelucuan, maka lebih lucu lagi apabila kata-kata itu dikatakan kepada Al-Quran yang merupakan kalam Allah yang terakhir pada umat manusia. Latar belakang dan pokok pembicaraan. Surah Ali Imran memuat sebahagian dari kehidupan kaum muslimin di Madinah. Surah ini menggambarkan sebahagian dari kehidupan kelompok muslimin di kota Madinah selepas peperangan Badar di dalam tahun yang kedua Hijrah, sehingga selepas peperangan Uhud di dalam tahun yang ketiga, serta keadaan-keadaan dan suasana-suasana yang beraneka ragam yang melingkungi kehidupan itu dalam tempoh tersebut. Juga menggambarkan pengaruh Al-Quran di samping peristiwa itu terhadap kehidupan itu dan interaksi Al-Quran dengan kehidupan itu dalam berbagai-bagai bidang. Ayat-ayat surah ini begitu kuat dan hidup, membawa gambaran di zaman itu, dan gambaran hidup yang dihayati oleh kelompok muslimin juga membawa gambaran pertembungan-pertembungan dan suasana yang melingkungi kehidupan mereka. Ia membongkar rahsia-rahsia dari segala perasaan yang berkecamuk di dalam hati mereka, yang membuat pembaca seolah-olah hidup di dalam peristiwa-peristiwa itu dan turut menghayati bersama umat muslimin yang mengharunginya dan berinteraksi dengannya. Dan jika seseorang itu memejamkan matanya, mungkin ternampak keadaannya sebagaimana ternampak kepada saya, rupa kelompok muslimin sedang mondar-mandir dengan tanda-tanda mereka yang jelas di wajah mereka dan perasaan-perasaan yang tersembunyi dalam hati nurani mereka, sedangkan di sekeliling mereka kelihatan musuh-musuh mereka sedang menunggu-nunggu untuk menyerang mereka, sedang sibuk menyebar fitnah-fitnah dusta dan kekeliruan-kekeliruan di kalangan mereka, sedang berdendam terhadap mereka dan bersatu padu menentang mereka, sedangkan bertempur dengan mereka di medan perang Uhud dan tewas di hadapan mereka. Kemudian melakukan serangan balas dan membunuh sejumlah besar dari mereka, malah ternampak jelas segala apa yang berlaku di medan pertempuran itu, dan dari harakat-harakat dan emosi-emosi serta sifat-sifat lahir yang menyertai gerak-geri mereka. Sedangkan Al-Quran diturun untuk menghadapi tipu daya itu, menghapuskan fitrah-fitrah dusta dan kekeliruan itu, meneguhkan hati kelompok muslimin dan memimpin jiwa dan fikiran mereka,
membuat ulasan terhadap sesuatu peristiwa dan mencungkilkan contoh teladan darinya, menegakkan kefahaman yang betul dan menghapuskan segala kesamaran, mengingatkan kelompok muslimin dari musuh mereka yang licin dan tipu daya mereka yang amat jahat, memimpin langkah-langkah mereka yang berjalan di celah-celah duri, perangkap-perangkap dan jerat-jerat dengan kepimpinan yang mempunyai pengertian yang bijaksana terhadap fitrah manusia dan mengetahui segala apa yang tersembunyi di dalam dada mereka. Di sebalik semuanya ini, bimbingan-bimbingan dan pengajaran-pengajaran yang terkandung di dalam surah ini tetap tinggal bersih dan bebas dari segala ikatan zaman dan tempat, dan bebas dari ikatan keadaan dan suasana. Ia tetap tinggal bersih dan bebas menghadapi jiwa manusia dan menghadapi kelompok muslimin pada hari ini dan esok, malah menghadapi seluruh umat manusia, seolah-olah ayat-ayat ini diturunkan di waktu ini kepada mereka dan berbicara dengan mereka mengenai urusan mereka sekarang, atau menghadapi mereka dengan realiti yang ada pada masa ini. Kerana ayat-ayat ini menyentuh berbagai-bagai urusan, peristiwa-peristiwa, perasaan-perasaan dan keadaan-keadaan jiwa yang seolah-olah diberi perhatian khas dalam penjelasan surah ini. Malah ia secara pastinya telah mendapat perhatian istimewa dalam penilaian Allah yang amat mengetahui seluruh jiwa, seluruh benda dan seluruh urusan. Dari sini ternyatalah bahawa Al-Quran ini adalah Al-Quran bagi dakwah Islam di mana-mana tempat dan zaman sekalipun. Ia merupakan perlembagaan umat muslimin dalam mana-mana generasi dan kelompok sekalipun. Al-Quran merupakan pemandu dan penunjuk jalan di sepanjang abad. Ini ialah kerana Al-Quran itu merupakan kalam Allah yang terakhir yang ditujukan kepada manusia di seluruh zaman. Kaum muslimin di Madinah. Pada masa ini, kelompok muslimin di Madinah telah mendapat kedudukan yang agak stabil di tanah air mereka yang baru di Madinatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah melangkah setampak lagi ke depan dari kedudukan mereka yang kami telah terangkan dalam tafsir Fi Zilal ini di permulaan pentafsiran surah Al-Baqarah. Peperangan besar Badar telah pun berlaku dan Allah telah memberi kemenangan kepada kaum muslimin dengan mengalahkan kaum Quraisy. Dan kemenangan ini dengan segala keadaan dan suasana yang melingkunginya memperlihatkan tanda-tanda mukjizat yang mengkagetkan. Oleh sebab itulah, seorang tokoh seperti Abdullah bin Ubay ibn Salul dari pembesar Khazraj terpaksa mengenepikan keangkuhan dan kebenciannya terhadap agama Islam dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Ia terpaksa memendamkan hasad dengki dan dendam kesumatnya terhadap Rasul yang mulia itu, dan dia terpaksa menyertai barisan kelompok Muslim secara munafik dan pura-pura, seraya berkata, agama ini telah bertemu jalannya, yakni ia telah mendapat jalan laluannya yang tiada siapa lagi boleh menghalangnya. Kemunculan benih nifak di Madinah. Inilah yang menyebabkan wujudnya benih nifak di Madinah atau subur dan berkembangnya benih nifak itu. Sebelum peperangan Badar, terdapat ramai orang yang berpura-pura menunjukkan Islam pada keluarga-keluarga mereka yang telah memeluk Islam dan menyebabkan sekumpulan lelaki dan tokoh-tokoh yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat terpaksa berpura-pura menganut Islam dan menyertai barisan muslimin. Sedangkan dalam hati mereka menyembunyikan perasaan dendam dan permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin. Mereka sentiasa menunggu kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan menyusahkan kaum muslimin.
Mereka sentiasa mencari-cari lubang-lubang untuk memecahkan barisan kaum muslimin. Mereka menunggu-nunggu peristiwa-peristiwa yang dapat menggugatkan kekuatan kaum muslimin atau menggoncangkan barisan mereka supaya mereka dapat meluahkan dendam kesumat yang terpendam di dalam dada mereka, atau supaya mereka dapat memberi pukulan maut kepada kaum muslimin jika mereka mampu. Golongan munafikin ini mendapat sekutu-sekutu seperjuangan dalam kalangan kaum Yahudi yang telah menaruh dendam kesumat terhadap Islam dan kaum muslimin, juga terhadap Nabi SAW, sama seperti dendam yang dirasakan oleh kaum munafikin. Malah lebih hebat lagi, kerana Islam telah menggugatkan dengan teruknya kedudukan kaum Yahudi di kalangan umat Arab yang ummi di Madinah. Islam telah menutup lubang-lubang yang selama ini digunakan mereka untuk melaga-lagakan di antara suku Aus dan Khazraj, setelah mereka bersatu padu sebagai saudara dengan nikmat iman dari Allah dan setelah mereka berada di bawah naungan Islam dalam satu barisan yang kukuh. Kaum Yahudi merasa kerongkong mereka bagai tercekik apabila kaum muslimin memenangi peperangan Badar. Dendam kesumat mereka semakin mendidih terhadap kaum muslimin. Oleh itu, mereka terus bertindak melakukan apa sahaja tipu daya yang mampu dilakukan mereka untuk menghancurkan barisan Islam, mencetuskan kegelisahan dan kebingungan di kalangan orang-orang Islam, menyebarkan kekeliruan dan keraguan-keraguan dalam agama dan jiwa mereka. Di zaman itu juga berlakunya peristiwa Bani Qainuqa, menyebabkan perseteruan itu terus ketara dengan jelas. Walaupun di antara kaum Yahudi dan Nabi SAW telah diadakan perjanjian-perjanjian selepas kedatangan beliau ke Madinah. Begitu juga kaum musyrikin begitu terkilan dengan kekalahan mereka di dalam peperangan Badar. Mereka membuat 1001 perhitungan terhadap kemenangan Muhammad SAW dan kemah muslimin di Madinah, dan bahaya yang mengancam perniagaan mereka, kedudukan dan kewujudan mereka. Oleh sebab itulah mereka bersiap sedia untuk menolak bahaya ini sebelum ia berkembang ke tahap yang tidak mungkin lagi dihapuskan. Ketika musuh-musuh kaum muslimin berada di tahap permulaan kekuatan dan permulaan dendam kesumat mereka, maka barisan kaum muslimin juga berada di tahap permulaan pertumbuhan mereka di Madinah dan belum lagi cukup selaras. Di dalam kalangan mereka terdapat tokoh-tokoh pilihan dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar, dan di dalam kalangan mereka terdapat orang-orang dan tokoh-tokoh yang belum matang lagi. Pada umumnya, kaum muslimin di waktu itu belum lagi mempunyai pengalaman-pengalaman yang sebenar hingga ke tahap yang dapat membetulkan segala yang tidak betul dan menjelaskan hakikat dakwah dan hakikat suasana-suasananya dan juga hakikat sistem amali dakwah dan tugas-tugasnya. Kaum munafikun yang dikepalai oleh Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul mempunyai kedudukan di dalam masyarakat. Hubungan kekeluargaan dan kesukuan mereka belum lagi terputus, sedangkan dalam hati kaum muslimin kesedaran belum lagi matang bahawa agama mereka itulah satu-satu keluarga mereka, satu-satu suku mereka dan satu-satunya tali perhubungan mereka. Oleh sebab itulah di sana terdapat hubungan yang longgar dan tidak padu dalam barisan kaum muslimin, kerana adanya anasir-anasir munafikun dalam barisan mereka yang memberi kesan yang buruk kepada perjalanan mereka, sebagaimana dapat dilihat dalam peristiwa-peristiwa perang Uhud ketika ditafsir ayat-ayat yang berkaitan dengannya dalam surah ini. Kaum Yahudi juga mempunyai kedudukan mereka di kota Madinah. Mereka mempunyai hubungan ekonomi dan perjanjian dengan penduduk Madinah
dan sikap perseteruan mereka belum lagi ketara di waktu itu. Hati kaum muslimin belum lagi mempunyai kesedaran yang matang bahawa agama mereka itulah satu-satu perjanjian dan satu-satu tanah air dan satu-satu asas hubungan dan perjanjian timbal balik. Mana-mana hubungan tidak boleh dikekalkan jika ia bertentangan dengan agama. Dari sinilah kaum Yahudi mendapat peluang untuk membimbangkan, menimbulkan keraguan dan kegelisahan. Sementara dalam kelompok muslimin pula terdapat orang-orang yang suka mendengar dan terpengaruh kepada dakwah kaum Yahudi, dan di sana juga terdapat orang-orang yang bertahan dan membelakan kaum Yahudi apabila Rasulullah SAW hendak bertindak mengenakan peraturan-peraturan untuk menolak tipu daya mereka dari barisan kaum muslimin, sebagaimana yang telah berlaku di dalam permohonan Abdullah bin Ubay ibn Salul untuk menolong Bani Kainuka, dan bagaimana dia berlaku kasar terhadap Rasulullah SAW. Dari satu segi yang lain, kaum muslimin telah berjaya mencapai kemenangan yang sempurna dan gemilang dalam peperangan Badar dengan usaha dan pengorbanan yang kecil saja, di mana sekumpulan kecil orang-orang Islam keluar berjuang tanpa dibekalkan dengan alat kelengkapan perang, kecuali sedikit saja, dan mereka telah berdepan dengan angkatan Quraisy yang besar dan lengkap dengan alat senjata, tetapi dalam waktu yang singkat mereka telah mencapai kemenangan yang gemilang yang diberi pertolongan dari Allah. Kemenangan dalam peperangan yang pertama ini, di mana tentera Allah bertarung dengan tentera syirik, merupakan salah satu dari takdir-takdir yang diatur oleh Allah, yang mana kita dapat memahami sebahagian dari hikmatnya, iaitu mungkin untuk meneguhkan kedudukan dakwah yang masih muda itu, malah untuk meneguhkan kewujudannya yang sebenar, batu uji peperangan agar selepas itu ia dapat meneruskan perjalanannya. Bagi kaum muslimin pula, mereka mungkin merasa dalam hati mereka bahawa kemenangan itu merupakan suatu perkara tabi'i, kerana kemenangan pasti bersama mereka di semua peringkat perjuangan. Sebab bukankah mereka kelompok muslimin? Bukankah musuh-musuh mereka golongan kafir belaka? Jika demikian, tentulah mereka berhak menerima kemenangan apabila orang-orang Islam berperang dengan orang-orang kafir. Tetapi undang-undang Allah dalam urusan kemenangan dan kekalahan tidaklah semudah dan sebersahaja itu. Undang-undang itu memerlukan prasyarat-prasyaratnya, iaitu membentuk jiwa, membentuk barisan-barisan, menyediakan alat-alat kelengkapan perang mengikut sistem hidup ilahi, mematuhi perintah dan peraturan, berwaspada terhadap keinginan-keinginan hati dan terhadap gerak langkah di medan perang. Inilah perkara-perkara yang mahu diajar oleh Allah kepada mereka apabila mereka tewas dalam peperangan Uhud, sebagaimana dibentangkan oleh surah ini dengan perbentangan yang hidup dan memberi kesan yang mendalam. Di sana dinyatakan sebab-sebab kekalahan itu akibat dari tindak tanduk setengah-setengah orang Islam, di samping dikemukakan kepada mereka pengajaran-pengajaran yang membina baik untuk diri mereka maupun untuk barisan mereka. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwata illa billah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.